Selamat pagi. Habislah ini kali orang-orang yang cuba berani-berani mengelak cukai, orang-orang yang tak mahu bayar cukai, syarikat-syarikat yang tamak tak mahu bayar cukai. Ini satu amaran yang kita tunggu-tunggu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu apabila beliau kata LHDN layak siasat individu syarikat yang elak bayar cukai. Ini memang terbaik. Ini memang yang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim. Kenapa? Banyak kali kita dengar jerung-jerung besar yang ada di Malaysia ini, kekayaan mereka melampau-lampau. Banyaknya duit mereka, kayanya mereka tuh amat luar biasa. Ganding dengan kita, tai gigi pun tak sampai dengan mereka. Mungkin perbelanjaan harian mereka sama dengan gaji pendapatan kita sebulan ataupun sampai setahun. Tapi jerung-jerung ini, matsakau ini, tetap ada yang coba mengelak bayar cukai. Syarikat besar, pribadi besar, kaya raya, tak mau bayar cukai. Yang lebih menyakitkan hati kita, ada juga menteri, ahli-ahli parlimen, apalagi ya, ahli politik yang dikaitkan dengan tidak membayar cukai. Yang paling top yang terkenal di Malaysia ialah apabila Najib Razak dengan anaknya dibicarakan berkaitan dan telah pun sedang dalam rayuan berkaitan dengan elak cukai kepada LHDN, melibatkan jumlah yang bukan sedikit tetapi jumlah bilion. Bilion, bayangkan, bilion tak bayar cukai. Kita rakyat yang gajinya kecil dikejar, terpaksa bayar cukai karena kita takut dan kita mahu membantu negara untuk membangun. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kan? Tapi tindakan syarikat, tindakan individu yang cuba elak cukai, ini satu perbuatan yang durjana, celaka. Kenapa? Tak mahu bersyukur, tak mahu mengikut peraturan. Yang menyakitkan hati sebenarnya, dorang sudah kaya, tapi masih juga mengelak cukai. Tapi dengan Anwar Ibrahim telah menjadi Perdana Menteri, sekarang ini Anwar Ibrahim kata, kita akan teruskan agenda tata kelola kerajaan yang baik, tata keuangan yang baik. Jadi salah satunya ialah mengarahkan LHDN untuk menyiasat individu dan syarikat yang elak bayar cukai. Ngam, terbaik. Kalau boleh denda sajalah diorangkan, siapa suruh. Tidak pedulilah siapa mereka. Yang penting asal langgar saja peraturan, denda terus, hukum terus, supaya mereka tidak akan berani lagi cuba-cuba melanggar apa yang telah dituliskan oleh peraturan di negara kita ini. Hari ini Perdana Menteri kita, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, memberi jaminan akan terus memastikan setiap individu patuh kepada undang-undang dan tidak terlepas daripada membayar cukai. Jelas Anwar Ibrahim, LHDN atau Lembaga Hasil Dalam Negeri layak diberikan kuasa untuk menjalankan siasatan terhadap mana-mana individu yang mengelak daripada menjalankan tanggungjawab ini, termasuk golongan-golongan kaya. Pernah dengar pepatah, kerana nila setitik rosak susu sebelanga? Sebenarnya bukan semua orang kaya, bukan semua golongan kaya cuba mengelak cukai. Tapi ada juga satu dua orang yang cuba mengelak cukai, tamak dan tamak halubah. Tapi oleh kerana satu orang setitik nilai ini, semua orang kaya dilihat sebagai jahat gara-gara seorang yang tak mahu bayar cukai. Selain itu ada juga pemimpin politik yang gara-gara seorang pemimpin politik ini ketahuan, kedapatan tidak bayar cukai, tak istihar harta, maka semua ahli politik pun terpalit sama. Bercakap tentang pengistiharan harta, kita sebenarnya mahu supaya semua ahli parlimen, semua ahli politik, semua ahli Dewan Undangan Negeri, tak kiralah mereka ini berjawatan tidak berjawatan, semua ahli-ahli parti politik, sama ada mereka itu berjawatan kah tidakkah,
Saya berpendapat mereka harus mengisytiharkan harta mereka dengan segera. Karena tanpa pengisytiharan harta, ada banyak isu yang boleh berlaku, termasuk menyorok kekayaan yang luar biasa. Dan mungkin kekayaan yang luar biasa itu juga adalah kekayaan yang tak boleh dipercayai atau diperoleh melalui pengubahan wang haram. Jadi kita galakkan dan kita menyokong, kalau boleh kita menyokong supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim menggubal satu akta untuk mewajibkan, walaupun sudah ada, mewajibkan semua ahli parlimen sebelum bertanding pilihan raya perlu mengisytiharkan harta, yang pertama. Yang kedua, setiap 1 tahun selepas menjadi ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen, mereka perlu mengisytiharkan harta mereka setiap tahun, termasuk istri baru kalau ada. Karena takut-takut nanti harta mereka yang tersembunyi itu disalurkan kepada istri yang kedua, ketiga atau keempat yang baru itu secara sembunyi-sembunyi. Dengan pengisytiharan harta ini sebenarnya dapat mengelakkan negara ketirisan. Selain itu, dapat mengetahui sejauh mana kekayaan mereka dan dapat mengelak untuk mereka akan terus berusaha menambahkan kantung poket diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, tanggung jawab saudara yang kena pastikan kalau dapat dilaksanakan. Saya percaya hasil kita akan terus meningkat lebih daripada prestasi yang cukup baik dicatatkan tahun lalu, kata Anwar Ibrahim. Catatan cukai kalau dapat dipungut semua daripada orang kaya dan syarikat-syarikat kaya yang layak sepatutnya dicukai, kalau dapat dipungut, pasti ia akan memberi manfaat besar kepada negara kita. Jadi kenapa Anda tak sokong? Itu sebab kita kena sokong perbuatan ataupun usaha Anwar Ibrahim dan kerajaan ini untuk cuba mendapatkan sepenuhnya cukai daripada syarikat ataupun individu. Ujar Anwar Ibrahim lagi, individu terutamanya golongan kaya seperti konglomerat serta syarikat-syarikat besar mempunyai hasil yang mencukupi untuk menjalankan tanggung jawab membayar cukai yang dilaksanakan di negara ini. Tahun ini, yaitu tahun 2023, 130.000 individu yang tergolong dalam kebisingan tegar itu kita bebaskan, dan kita mahu bebaskan dengan hasil sumbangan dalam negeri, kata beliau. Ini saya sangat setuju. Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri perlu, selepas kita merdeka lebih daripada 60 tahun, tidak patut lagi ada miskin tegar seberamai 130.000 individu ini. Ia perlu diselesaikan dengan segera oleh Anwar Ibrahim. Tahun ini kita mulai gerakan supaya anak di sekolah tidak pergi ke sekolah yang mana tandas rosak, memberikan perhatian terhadap klinik desa. Saya mengambil ketetapan membelanjakan 1 bilion untuk sekolah daif dan klinik yang lain. Ini dapat dilakukan hasil daripada sumbangan saudara dan saudari, jelasnya dalam ucapan. Beliau berkata demikian pada majlis peresmian hari ke-27 di Menara Hari Hasil ke-27 di Menara Hasil Cyberjaya pada Isnin. Turut hadir dalam majlis itu ialah Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Keuangan Datuk Johan Muhammad, dan Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Datuk Muhammad Nizom Sairi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.